A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Qala Allah Ta'ala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh ahli keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya. Wa ila Al-Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, wa ila Muallim Haji Wahid bin Usman, wa ila Muallim Haji Abdul Rauf Haji Talib, wa ila Muallim Haji Ahmad Haji Wahab, wa ila ibu ayah kita, datuk nenek kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu kita, cucu kita, mertua kita, khususnya kepada mereka-mereka yang sakit di sekitar Tambak Cempaka, Ringgit Jaya, umumnya umat seluruh alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, Engkau ampunilah dosa-dosa kedua ibu dan ayah kami, wahai Allah. Sama ada mereka ini masih hidup ataupun kembali menemukan. Sesungguhnya wahai Allah, pengorbanan dan kasih sayangnya terlalu amat berat untuk kami anak-anak ini membayarnya. Nabi-Mu telah berjanji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang sangat mulia ini, Engkau akan membebaskan jiwa-jiwa daripada api neraka jahanam. Maka wahai Allah, makanya wahai Allah, Kau bebaskanlah ibu dan ayah kami, ya Allah, daripada api neraka jahanam. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junum wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat lagi kita berkuliah pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini dapat kita sama-sama mengambil manfaat berdasarkan pada kitab Penawar Bagi Hati ini. Pada mereka yang ada buku, nampak semua tak bawa buku pun. Muka surat 17. Hari ini kita nak bahaskan muzaqarah. Kita nak muzaqarah. Muka surat 17. 5 jenis nikmat. Dalam Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali menyebut 5 nikmat. Dia hanya di dalam kitab ini diterangkan hanya 5 nikmat, tapi sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita sesungguhnya terlalu besar, terlalu banyak, tak dapat nak kita cangkupi wa imah dengan tangan kita sekalipun. Tapi hari ini kita nak bincang-bincangkan sedikit. Di antara nikmat yang pertama iaitu harta, benda atau kekayaan. Harta, benda atau kekayaan. Semua orang ada harta, semua orang ada kekayaan.
Tapi dalam kitab ini dia terangkan kedua benda yang saya sebut tadi itu dia merupakan nikmat yang paling rendah sekali. Kenapa jadi begitu, tuan-tuan? Kenapa nikmat tu jadi terlalu rendah? Tidak begitu sangat nilainya. Kerana nikmat ini kalau kita salah menggunakannya, dia jadi lara. Dia jadi apa? Sia-sia. Tidak mendatangkan apa-apa faedah. Saya ambil satu cerita 1400 tahun yang lalu. Seorang sahabat, banyak dia sahabat, 124,000. Seorang sahabat nama dia Abdul Rahman bin Auf. Sangat popular, semua orang kenal dia. Bagaimana kehidupan dia? Dia seorang yang sangat sederhana. Kalau nak dicaturkan dengan kita, rasanya kita lebih daripada itu. Dikisahkan Abdul Rahman bin Auf ini, dia orang yang kuat beribadat, amalnya saleh, alim, lagi taat. Tapi dia tidak ada pekerjaan. Tapi disebabkan amalnya saleh, zat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terlalu tinggi, yakin Allah akan beri segala-galanya. Memang dia berlaku sebegitu. Dia diberi makan. Tak pernah pun dia berputus makan, tak pernah. Tapi satu hari Nabi panggil dia, wahai Abdul Rahman bin Auf, kemari kau. Hendak tak aku tunjukkan engkau padamu satu pekerjaan. Dengannya engkau tak payah lagi orang bagi engkau makan. Dia ada beberapa formula kat situ, tuan-tuan. Kita tengok. Apa kata Abdul Rahman bin Auf? Ya Rasul, tak perlu. Aku setiap hari ada orang bagi makan. Tak perlu. Tapi Allah kata apa? Alangkah baiknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah suka orang yang berusaha atas tangannya sendiri. Dia kata. Daripada meminta. Jadi asbab daripada itu, dia pun buatlah. Gitu. Pendekkan cerita. Akhirnya, apabila laksanakan satu tugas itu, akhirnya Abdul Rahman bin Auf ketika itu 1400 tahun menjadi manusia yang paling kaya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil dia balik, wahai Abdul Rahman bin Auf. Yang nak sebut ni tadi kan, nikmat ni, nikmat kekayaan dan harta ni terlalu rendah. Nabi SAW bagi tahu, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku khawatir akibat kekayaan yang engkau ada, engkau nanti akan masuk syurga dengan merangkak. Menangis Abdul Rahman bin Auf. Ya Rasul, kalau begitu ya Rasul, aku sedekahkan seluruh harta aku kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab kenapa disebut harta dan kekayaan itu terlalu sangat rendah. Itu yang pertama. Yang kedua, kesihatan. Ia tidak boleh diukur lebih berharga jika dibandingkan dengan nikmat kekayaan. Tak boleh ukur. Kesihatan ni memang tak ukur, tuan-tuan. Saya pernah mengajar ni cerita, tuan-tuan. Saya pernah mengajar satu tempat. Lama tak lama lah, tuan-tuan. Saya mengajar ke satu tempat surau ni. Kurang lebih dah 12 tahun saya mengajar. Tak berapa lama sangat lah tu. Ada seorang imam tu, dia sakit. Isteri dia mesej saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz bantu suami saya ni sakit? Dia mengacau-ngacau. Walhal imam tu Quran baca. Baca Quran. Oh imam? Nama pun imam. Kan? Boleh tak Ustaz tolong bacakan? Saya kata insyaAllah saya akan cuba. Saya pun baca lah. Baca. Selepas seminggu, isteri dia telefon. Ustaz, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Kenapa ya? Suami saya dah pulih. Allahu Akbar. Bukan terima kasih dengan saya, terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya apa ada? Saya tak ada apa-apa. Rupanya cerita tu disampai-sampaikan, tuan-tuan. Disampai-sampaikan. Ada lagi seorang jemaah suruh telefon, mesej. Ustaz, saya ni badan saya kan daripada hujung bahu sampai ke pinggang sakit. Dan mati aku cakap, aku ni nak jadi bomoh ke apa? Kan? Risau juga kan? Jadi bomoh nampaknya aku lepas ni. Jadi insyaAllah, Ustaz tolonglah bacakan untuk saya.
Saya kata, ya Allah, apalah hebatnya Abdul Syukur ni. Amalan kurang, sikit now amalan. Dosanya terlampau banyak. Dosa dengan Allah terlampau banyak. Mana mungkin saya boleh menyembuhkan orang? Tak boleh. Tapi saya baca lah juga ikhtiar. Sebab Allah SWT suka pada orang yang berusaha. Bila dia berusaha, Allah nak bagi pahala pada dia. Jadi saya melihat pada sudut itu. Saya baca. Telefon lagi. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, penyakit saya dah berkurangan. Bukan terima kasih dengan saya, terima kasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kita, itu sebab saya sebut tadi, bila sebut kesihatan, dia terlalu besar. Terlalu sangat besar kesihatan ni. Itu sebab pada kita yang ada kesihatan, yang Allah beri kesihatan, untuk kita nilai, tengok orang lain. Oh, dulu aku boleh semayang berdiri, sekarang ni dah semayang duduk. Dah sekarang lepas tu dah duduk tak boleh, dah semayang tidur dan sebagainya. Kita ambil itu sebagai muhasabah pada diri kita. Kemudian yang seterusnya, sempurna anggota tubuh badan dan panca indera, ia mesti disyukuri dan dihargai kerana apabila salah satu daripada salah satu daripadanya sakit atau hilang, ia boleh mengganggu perjalanan seseorang itu. Cukup sifat. Kita semua ini, Alhamdulillah, saya yakin dan percaya semua yang ada bersama saya pada pagi yang mulia ini, semuanya cukup sifat dia. Mata pun boleh melihat. Buat imah pakai spek mata sekalipun boleh melihat. Bersyukur banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab selepas ni kalau kita tengok tuan-tuan, apa pun nikmat yang Allah beri ni tadi, dia tentu ada benda yang kita nak kena buat. Bukan hanya sekadar itu. Sebab yang keempat, roh dan nyawa, ia nikmat yang besar yang membolehkan manusia itu hidup dan beramal. Dalam konteks roh dan nyawa itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia untuk dia beramal. Bila sebut tentang beramal, bulan ni bulan Ramadan Al-Mubarak. 13 Ramadan begitu cepat berlalu. 13 Ramadan, kita tinggal lagi berapa hari? 16 hari. Kenapa Allah datangkan Ramadan? Ramadan ini disebut sebagai kem latihan. Nak latihan apa? Nak latihan a'duhika naqsukallati baina jambaika. Kita nak belajar tasawuf, kan tuan-tuan. Tasawuf ni dia mengambil jalan suluk, tuan-tuan. Bila dia mengambil jalan suluk, dia kena meletakkan semua nikmat yang Allah beri kepada kita itu adalah anugerah daripada Allah yang Allah akan tanya. Pasti Allah akan tanya. Allah akan tanya tentang umur. Bila sebut tentang umur, maknanya Allah akan tanya wal as innal insana lafi khusr. Demi masa. Allah bersumpah kepada masa. Demi masa, manusia ini akan berada dalam kerugian. Kalau orang putih kata apa? Masa, time is gold. Aku baru belajar bahasa putih tu baru semalam, beberapa hari lepas. Time is gold, but in Islam time is not gold. Time is rugi. We are losing everything. Masa. Sebab hari ni berapa ramai orang, dalam hadis pun disebut, berapa ramai orang yang berpuasa, yang dapat hanya apa? Lapar dan dahaga. Dia dapat ke yang lain? Tak dapat. Itu sebab Ramadan yang datang ini Allah nak tarbiyah kita. Cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita, Allah datangkan Ramadan untuk kita beramal, tuan-tuan. Itu sebab Allah membetulkan struktur hidup kita. Yang lepas kita makan pukul berapa? Makan malam. Makan malam tentu kita makan dalam pukul 9 atau pukul 10. Termasuk orang yang cakap sama je kita ni. Makan pukul 9. Nabi pesan makan pukul berapa? Nabi pesan makan ketika maghrib. Iftar itu. Itu yang sebenarnya. Makan yang kedua, minum pagi kita pukul berapa? Minum pagi kita dah ada 2 kali. Sarapan dan minum pagi. Banyak now makan. Kan? Minum pagi kita ketika sahur 50 ayat baca Quran. Barulah kita makan. Itu sebab hari ini belum ada dalam sejarah pun orang mati kerana makan. Tak ada.
Itu sebab Nabi SAW pesan makan berhenti sebelum kenyang. Itu sebab roh atau nyawa tu tadi dia membolehkan kita beramal. Allah nak suruh kita beramal. Kalau kita lihat pada amalan itu, yang terakhir iman dan Islam. Inilah nikmat yang paling sangat besar jika dibandingkan dengan semua nikmat-nikmat yang ada ni. Iman, Islam. Allah Subhanahu Wa Taala punya daya kuasa zat yang maha agung. Boleh saja jadikan kita makhluk yang lain. Boleh saja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita jadi manusia. Mim, alif, hamzah, nun, sin, ya. Sebab apa? Sebab itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita rasa tak tu? Rasa tak kita? Itu satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Itu sebab keseluruhan yang saya ceritakan tadi ni, kita kena melahirkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah dalam kitab ini diterangkan, jika kita melihat ada orang yang ada kekurangan dia, maka hendaklah kita sujud syukur kerana dianugerahkan fizikal yang sempurna. Ketika melihat orang yang mempunyai kekurangan dari segi fizikal seperti buta, pekak dan lain-lain, sunat kita membaca segala puji bagi Allah yang telah mengafiatkan aku daripada apa yang Allah SWT telah mengujimu dan telah memberikan kelebihan kepadaku dalam kalangan ramai yang telah dia ciptakan. Yang saya sebut tadi, nampak? Allah ciptakan kita sebagai manusia, tapi kita tidaklah handicap. Allah ciptakan kita secara sempurnanya. Apa bayaran balik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Itu sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Maksudnya Allah menghalang daripada bercakap. Kedua tangan mereka memberitahu kami dan kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka telah usahakan di dunia. Itu yang dalam riwayat diterangkan, tidak melangkah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini selagi tidak ditanya di mana dihabiskan umur itu. Jadi kita kena senantiasa berwaspada. Itu adalah merupakan satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam kita mencari jalan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memerlukan satu kaedah atau peringkat yang disebut mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi, dia ada 3 peringkat yang perlu kita faham, kita hadamkan. Yang pertama, takalli. Takalli ni maknanya kita nak menyuci dan membersihkan hati daripada sifat-sifat yang buruk. Kita nak cubalah buat supaya yang mungkin boleh. Kerana kita tak boleh, tuan-tuan. Mata kita ni, itu sebab mata kita ni menipu kita. Terlalu banyak mata ni menipu kita. Mata kita ni menipu kita terlalu banyak. Tangan kita menipu kita terlalu banyak. Akal kita menipu kita terlalu banyak. Ni nanti kita akan sarahkan 7 anggota. Itu sebab secara tuntasnya 7 nikmat yang Allah berikan kepada kita itu Allah sediakan juga dengan 7 neraka. Jadi kita kena berwaspada. Abdul syukur kena berwaspada. Jadi makna takalli itu menyuci dan membersihkan hati daripada sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang buruk. Bulan puasa kan? Ni bulan puasa kan? Hati-hati tuan-tuan. Bulan puasa. Tengok tiba-tiba je ada Fulan bin Fulan, bukan nama sebenar. Nama dia Kamariah binti Isnin. Alamak, nama Kamariah binti Isnin. Nampak now, memanglah ustaz dah tua, memang betul. Saya just a corner 70. Kalau tak faham, tak tahulah nak cakap macam mana. Kan? Tu bahasa orang lama. Kalau saya sebut Nurul, lagi siapa lagi tu? Nurul Izzati. Oh, tu betul. Tu makna muda. Ni ustaz muda lagi. Bulan puasa, contoh bulan puasa. Fulan bin Fulan tu tiba-tiba dia pakai tudung. Kita jahat tuan.
Fikiran kita jahat. Dia itu. Bulan puasa je pakai. Lepas tu haram tak pakai. Bahasa orang Melaka juga. Apa masalah kita nak tanya orang? Kan? Patutnya kita apa? Doalah, ya Allah. Ya Allah, aku kenal orang ni, ya Allah. Alhamdulillah Ramadan datang ni, ya Allah. Dia pakai tudung, ya Allah, kau kekalkanlah dia dalam pakai tudung. Berapa ramai yang dia buat begitu? Kat sini confirm ada. Ni tempat lain, hantar berantah yang tak ada. Kat sini steady. Sini alhamdulillah semua ada fikir atas agama. Itu sebab Allah, Nabi SAW pesan, man yuridillahi bihi khairan yufaqihi fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, niat bulan puasa. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan. Faqih itu maknanya fahamkan dia dalam urusan agama. Fahamkan agama. Kita insya-Allah Allah akan faham. Allah tarik kita perlahan demi perlahan. Hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Kita kena banyak doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan ganjaran yang banyak kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tahalli. Tahalli itu apa? Tahalli itu maknanya menghiasi dan mengisi hati dengan sifat-sifat yang baik. Tahalli. Tengok orang, alhamdulillah. Tengok orang sakit, ya Allah, kau sembuhkanlah dia, wahai Allah. Pengajaran pada aku yang sehat, wahai Allah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan hidupnya, wahai Allah. Itu. Kan yang lepas saya pun ada cakap, asatizah pun dah sebut. Perkataan yang kita lontarkan yang baik, hasil ni akan dapat pada kita dulu. Hasilnya akan dapat pada kita. Itu sebab dalam Al-Quran ni, Quran ni kalau kita tengok, kita baca sungguh-sungguh, kita fahamkan, Quran ini dipanggil Dustur Al-Hayah. Dustur Al-Hayah maknanya perlembagaan kehidupan. Perlembagaan kehidupan. Digital operation. Manual operation. Buka. Sebab kita kena banyak sabar. Ujian Allah ni kita kena banyak sabar. Itu sebab bulan puasa disebut bulan kesabaran. Apa ganjaran kesabaran yang kita dapat? Dalam hadis Hazrat Salman disebut. Asbab sabar itu, bulan ini bulan sabar, kita berada dalam kesabaran, ganjaran dia syurga Allah. Tinggi itu. Tinggi itu. Asbab sabar Allah bagi syurga. Itu sebab ada dalam surah Al-Kahfi, buka surah Al-Kahfi, tengok muka surat 60 dengan 82. Bagaimana Allah mentarbiah dua nabi dalam kitab, dalam Al-Quran itu. Apabila Nabi Musa ketika dia bersama dengan Bani Israel, kaum dia, bercakap, berpidato dan sebagainya. Lalu salah seorang di kalangan Bani Israel itu sebut, dia kata, wahai Nabi Musa, wahai Musa, dia kata, siapakah di antara semua ini yang paling tinggi ilmunya? Apa Nabi Musa jawab? Nabi Musa kata, akulah. Akulah. Lalu Allah mentarbiah Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni dia ada jiwa kurang sikit kesabaran. Dia orang yang tegas. Dalam kitab tu diterangkan, dalam Quran disebut supaya Nabi Musa ini pergi berjumpa dengan Nabi Allah Haidir. Nabi Allah Haidir ni dia pun kurang sabar, tapi hikmah dia tinggi. Hikmah dia tinggi. Bila jumpa dengan saya pendekkan cerita tu. Apabila Nabi Musa bertemu dengan Nabi Allah Haidir, Nabi Allah Haidir tengok saja Nabi Musa, aku nak belajar pada engkau sesuatu tentang kesabaran. Nabi Allah Haidir geleng kepala. Engkau tidak sanggup, kata. Tak sanggup kau, dia. Tak boleh. Tolonglah, ini arahan daripada Allah, kata. Jadi baik pergi. Satu je saya nak sebut, tuan-tuan. Ketika Nabi Allah Haidir bersama Nabi Musa berjalan nak naik perahu ni, banyak perahu ni. Nabi Allah Haidir, semua orang kenal. Nabi Allah Haidir orang kenal. Nabi Allah Haidir membocorkan perahu tu. Bocor. Secara reality, kan? Kita kalau ada orang, kita naik perahu, nak macam orang ni, nak pergi Pulau Besar. Contoh, kita naik perahu, nak ada seorang kawan kita, jom kita naik perahu. Lepas tu kita pun naik, sama-sama dengan pergi. Isnin bin Selasa, Rabu bin Khamis pun nak pergi. Bukan nombor sebenar.
Takutlah kan ada pula nama orang tu kat sini pak. Pun masalah pula ustaz sebut nama-nama aku ni. Pagi-pagi ni, kan? Pun masalah juga. Tiba-tiba Isnin dan Selasa ni nak pergi, dia pun tebuk perahu. Agak-agak siapa nak pergi? Katalah nama saya ada dalam tu. Saya naik tak? Memang tak naik dia tuan-tuan. Takkan naik dia tuan. Apa masalah? Perahu cantik-cantik, kau pergi lubang air pulau lah. Nampak? Marahnya Nabi Musa pada Nabi Allah Hadir tu. Nabi Hadir kata tu sebab aku cakap tadi, engkau tak boleh sabar. Kau tak boleh ikut aku. Tak boleh ikut aku. Yang saya sebut ni semua pada kita ada tuan-tuan. Kita ada benda ni tuan. Kita ada benda ni. Itu sebab kita kena tahan. Supaya dengan adanya Ramadan ini dia mendidik kita. Sebab akhirnya Nabi Allah Hadir terangkan. Sebenarnya kenapa kau tebuk lubang tu sebelum kita bergerak ke laut? Sebab ada raja yang zalim kat daerah tu. Nanti raja ni akan ambil semua perahu-perahu yang baik. Kalau perahu tu dah bocor enggak, dia ambil tak? Dia tak ambil. Makrifat dia ke sana. Tapi Nabi Musa melihat pada sudut di hadapan. Itu yang penting. Itu sebab tasawuf dia arah kat situ sebenarnya. Kalau kita tengok betul-betul tasawuf dia arah ke situ. Itu sebab yang ketiga dia sebut tajalli. Itu yang disebut tajalli. Tajalli apa? Senantiasa merasakan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa. Siapa yang berkuasa? Allah. Itu sebab bila tadi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam tu dia terlepas cakap dia tu. Kan? Dia seorang Nabi. Tapi walaupun dia seorang Nabi, Allah nak tarbiyah kita berdasarkan cerita Nabi. Mulia tak kita? Sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia sebab walaupun dia seorang Nabi, tapi dia mim alif amzah nun sin ya. Dia manusia biasa seperti kita je. Tapi Allah nak tarbiyah kita melalui cerita itu tadi supaya kita ambil beberapa pandangan yang baik untuk kita jadikan diri kita itu sebagai salah satu di antara benda yang memang boleh kita capai. Itu sebab dalam ayat Quran yang popular disebut bila bulan Ramadan disebut ya ayyuhallazina amanu. Kan saya sebut dari Quran ni dia Al-Furqan, dia Dustur Al-Hayat, dia perlembagaan manusia. Tu terima kasihlah pada tuan guru saya yang ajar saya. Kalau tidak saya pun buta ke Quran ni. Buta, sangat-sangat buta. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Itu sebab kalau kita tengok baik-baik dalam Dustur Al-Hayat ni tadi, ayat yang pertama kalam Allah ya ayyuhallazina amanu. Boleh tak Allah kata ya ayyuhan nas? Boleh. Wahai manusia. Tapi Allah tak letak wahai manusia. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Kitalah. Makna itu telah menunjukkan betapa cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sangat cinta dan kasih sayang Allah. Itu sebab Tuan Guru saya kata, nak masuk syurga? Siapa nak masuk syurga? Semua pandang macam tu je. Nak masuk syurga? Ni nak dah mati semua sebab nak kan. Mati dulu. Allah, mati dulu. Sabar, buat bertenang. Tapi konsep dia begitu tuan-tuan. Seseorang yang kita cinta, kita sebut tak selalu nama dia? Kita akan sebut. Kita tanya balik diri kita, Abdul Syukur, kau tanya balik diri kau, ada tak kau sebut orang yang kau cinta selalu? Allahu Akbar. Kurang now. Sikit now. Kurang now, sikit now. Habis agak-agak boleh jadi ke? Hablum minallah itu. Sampai ke? Tak sampai tuan-tuan. Itu sebab bila sebut macam tu, nak masuk syurga semua, mati dulu. Semua tunduk macam ni. Termasuk aku. Tapi tidak orang yang beriman. Padanya bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dia belum berakhir bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian itu adalah apa yang diimpikan. Sampai sebegitu hebatnya sifat tajalli ni kalau kita faham sebetul insya-Allah kita boleh dapat. Itu sebab dalam ayat itu juga disebut la'allakum tattaqun. Moga kita perolehi takwa. Takwa tu ada kaitan dengan tajalli tadi. Sentiasa merasakan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala.
is possible to get a taqwa. Usahalah. Kena usaha. Buat lagi. Itu sebab jangan sekali-kali kita lupa di bulan Ramadan ini Allah tarbiyah kita dengan makan. Allah tarbiyah kita dengan makan. Dalam Allah tarbiyah kita dengan makan, di situ adanya ijabah kepada doa. Tapi berapa ramai orang ada doa? Iftar dan sahur termasuk aku? Nak bahasa orang Melaka dah keluar. Nahi. Tak ada. Tengok Allah dah makan dah, lupa lah. Hanya cuma baca doa makan je. Cuma baca doa makan je. Allahumma barik lana fima, itu dia baca. Tidak pun baca basmalah, tak ada pun. Ya Allah, aku ni abdul syukur ya Allah. Dosa aku banyak ya Allah. Ibu ayah aku dah tak ada ya Allah. Di bulan Ramadan ini istajib doa engkau ya Allah. Kau masukkanlah ibu dan ayah aku dan tak ada. Untuk diri sendiri pun tak ada, untuk mak bapak kita pun tak ada. Apalah, kan? Itu sebab kita kena ambil sedikit pandangan ini. Sebab bila bulan puasa dia tak banyak dah tinggal lagi. Berapa hari dah tinggal? 16 hari dia. Ingat, dua doa yang Allah tidak akan tolak, iaitu iftar dan bersahur. Dari doa. Itu sebab bila kita kejut untuk bangun sahur, dalam kepala kita ingat apa? Makan. Betul? Makan. Ada bangun sahur. Oh, kenapa? Ada tak kita cakap? Isteri cinta kita kejut ke, kawan-kawan kolej ke kejut kita ke apa ke, kan? Sahur. Ada kita kata, sahur tu untuk apa? Belum pernah lagi orang cakap. Bangun sahur untuk apa? Tak ada. Automatik dah tahu. Sahur untuk makan. Dalam makan ada ijabah kepada doa. Jadi saya tinggalkan pesan tu. Mudah-mudahan. Memang kita tahu tuan-tuan. Tapi dalam 13 hari berapa kali yang kita dapat ni? Wallahu a'lam bishawab. Tapi kat sini semua steady. Ni saya bagi kat tempat orang lain. Mudah-mudahan kita dapat benda yang sangat-sangat terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab bila sebut tajalli, dia mempunyai satu sifat yang dipanggil maknawiyah, zauq, yang hanya mungkin dimengerti. Sifat tajalli ni dia Allah berikan kepada individu-individu ini, dia mengerti sendiri. Dia dapat rasa kan. Dia dapat rasa benda tu. Orang dia tak boleh nak beritahu kat orang lain macam mana perasaan tu. Dia tak boleh beritahu. Dia sendiri tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ada sifat tajalli ni, sifat macam ni, dia merasakan kemanisan gula tidak dapat digambarkan secara tepat. Tak dapat. Begitu juga kita makan durian. Orang yang tak pernah makan durian, kita tanya dia macam mana rasa durian yang kuning dan sebagainya ni. Rasa dia macam ni, macam ni. Dapat tak kita rasa? Kita takkan dapat rasa. Kecuali kalau kita masuk dalam tajalli itu. Kita masuk ke dalam tu, barulah kita dapat. Sebab secara ringkas, asas kepada perkara yang mudah yang kita nak ambil faham, tajalli ini adalah perasaan bertuhan. Perasaan bertuhan. Itu sebab bulan puasa adanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tattaqun, buka peti ais, tengok ada taufufah dalam tu. Ada mangga kat dalam tu yang berbaki daripada iftar ataupun sahur. Tengok orang rumah tak ada dah, orang rumah dia pergi kerja. Tengok pandang kelabu, hitam, putih. Agak kita makan tak? Tak. Sebab apa tak makan? Sebab kita dah ada rasa bertuhan. Alhamdulillah. Mana semua kita ni dah berada dalam tasawuf, tuan-tuan. Kita dah berada sebenarnya. Cuma kita tak sedar. Cuma kita tak sedar yang kita ni dah berada dalam tasawuf. Kalau kita sedar, insyaAllah. Itu sebab kalau saya ambil sedikit lagi, tuan-tuan. Kata Imam Al-Ghazali, dalam sirah Imam Al-Ghazali ni, dia kata apa? Imam Al-Ghazali ni, dia ni kalau bersyarah, zaman dia bersyarah aja 70,000 dengar. Abdul Syukur bersyarah berapa ribu dengar? Tak ada.
Tak ada. Maknanya jauh tak? Jauh. Antara langit dan bumi. Tak ada maknanya tu. Kan? Kalaulah Al-Imam Al-Ghazali itu berada dekat sini ketika ini, bukan satu Malaysia lagi, satu dunia dengan YouTube lagi. Ini zaman dia tak ada YouTube. YouTuber semua tak ada. IG apa ke semua tak ada. Tapi sekali dia bersyarah, 70,000 yang akan dengar dia. Itu satu. Yang kedua, sehinggakan dia diangkat menjadi rektor di salah sebuah universiti Nizamiah. Sampai ke situ pada usia 37 tahun. Kemudian dia dalam keadaan dia macam tu, dia rasa ada sesuatu benda yang dia rasa dia hilang. Melihat pada panca indera, kemudian dia melihat di tepi sungai itu dahan ranting itu bengkok, kemudian kejap dia tegak balik. Lalu dia merasakan apa? Dia kata benar-benar sungguh, dia kata mata, akal dan fikiran aku ni menipu aku, dia kata. Jabatan yang dia ada, orang kenal dia, akhirnya dia berfikir semula. Dia kata semua yang aku lihat ni, dunia ini menipu aku. Akhirnya dia tinggal semua tu. Dia tinggal, dia bermusafir. Dia bermusafir. Berapa lama? Selama 11 tahun. Dalam masa dia bermusafir itu, dia telah menemui jalan suluk dan dia telah mengambil jalan tasawuf itu. Dan akhirnya dia menemui maghfirah. Makam selepas mukjizat. Selepas mukjizat, maghfirah yang diberikan kepada Imam Al-Ghazali. Apa dia maghfirah? Maghfirah itu adalah ilham. Nak dapat ilham baik, kadang-kadang ada orang kata, saya ada sixth sense. Sixth sense itu bahasa orang putih. Sixth sense aku, kita jangan pergi. Sebab kalau kita pergi, ni. Itu sixth sense. Aku punya rasa. Aku. Itu rasa. Tapi ini bukan rasa. Ilham daripada Allah SWT yang disebut maghfirah. Maghfirah itu apa? Maghfirah itu macam mana dapat? Dengan mujahadah. Mujahadah apa? Saya sebut tadi. Mujahadah kepada nafsu. Macam mana dapat? Bulan puasa ni adalah latihan yang paling baik untuk kita dapat. Lalu seorang sahabat bertanya, anak murid ditanya dengan dia kata, wahai Al-Imam Al-Ghazali, apakah itu maghfirah? Apa itu maghfirah? Lalu Al-Imam Ghazali jawab, nurun yakzibullahu biqalbi abdih. Katanya apa? Cahaya yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati seorang hamba. Jadi nak sebut pun susah, nak bercakap pun payah. Jadi siapa yang Allah berikan sumber maghfirah itu, dia saja yang tahu. Jadi kalau kita fahamkan benda ni, kalau dia seorang wali, dia tidak akan beritahu dia adalah wali. Kalau dia beritahu dia adalah wali, maknanya dia adalah wali. Sebab faham tu. Sebab kadang-kadang tak faham pun masalah juga, tuan-tuan. Kadang-kadang contoh tak sampai lagi kita punya makam ni, kita tak boleh semayang. Sebab kalau kita semayang, kita dalam keadaan kotor. Bila kita kotor, kita nak semayang tak boleh. Kita kena dapat satu lagi elemen yang lain supaya berhubungan kita dengan Allah mesti dapat. Hubungan kita dengan Allah rapat macam mana? Hubungan nak rapat dengan Allah, mi'rajul mu'minin. Mi'raj apa? Mi'rajnya salat. Tak ada benda lain nak buat. Berasap-rasap pun tak ada. Berat. Fikrah yang berbeza-beza. Sebab kita kena hati-hati, sebab saya sebut tu. Walaupun kadang-kadang pedas bunyi dia. Tapi itulah jawapannya. Kalau seorang itu dia adalah wali, dia akan sembunyikan setiap perbuatannya. Sehinggakan anak murid dia sendiri dapat mengesan. Itu pun anak murid dia tak berani nak cakap. Sebab dia dah beri warning. Apa yang kau lihat, simpan untuk dirimu sendiri. Yang main-main. Kan terbalik dia buat dia kan. Sebab mudah-mudahan Allah SWT beri kita kefahaman yang banyak dari sudut kita nak bertasawuf dengan Allah, nak mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan
Yang terbaik sekarang ni, hari ni kita nak mesti ada misi. Misi kita hari ni ialah nak mencari 10 malam yang terakhir. Apa dia 10 malam yang terakhir tu? Lailatul Qadar. Boleh saya sambung sikit lagi? Ada sikit lagi. Kita bercerita tentang Lailatul Qadar ni. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada cerita tentang dalam kitab ni. Bila Nabi SAW berjumpa dengan seorang Nabi SAW berjumpa sahabat dia, Nabi SAW beritahu. Dia kata, zaman Bani Israel ada satu orang yang beribadat kepada Allah, berjuang, berjihad di jalan Allah, pada siangnya, malamnya beribadat, kuatnya imannya, kuatnya amalannya. Berapa lama? 1000 tahun. Dia cakap tu dengan seluruh sahabat. Lalu sahabat sahabat tu, ya Rasul, kalau macam tu habislah kita. Kita umur kita 60, 63, 16 wasabiin. Ini 1083 tahun. Saya tanya tuan-tuan, siapa yang sini 83 tahun? Semua tak angkat tangan. Semua belum sampai 83. Termasuk aku. I just a corner 70, just now I said. Bahasa Jepun dah keluar. Maknanya seorang pun tak ada sampai 83, tuan-tuan. 1000 tahun. Lalu turun ayat Quran. Inna, tadi Imam ada baca, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kan? Sesungguhnya telah di malam itu telah turunnya Al-Quran pada malam yang mulia. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Allah, kalau kita faham, kita seolah-olah Allah sedang berbicara dengan kita. Allah kata apa? Tahukah engkau apa itu malam kemuliaan? Tahukah? Ayat yang sesungguhnya malam kemuliaan itu adalah 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Kurang lebih. Itu sebab dalam ayat tu tadi turun lagi ayat yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengarahkan malaikat yang diketuai Jibril untuk turun di langit dunia untuk bawa seluruh kehidupan yang disebut keampunan, doa yang ijabah, rahmat dan sebagainya. Itu sebab bila dia sebut Qadara tu sempit. Sebab apa sempit? Sempit kerana berbondong-bondongnya seluruh para malaikat. Walaupun malaikat dulu ke atas langit, tak lama ada dua atas langit lagi baik. Kenapa turun? Tapi disebabkan arahan daripada Allah, semua para malaikat turun membawa rahmat dengan perintah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab di pandangan malaikat, dunia ini bagaikan sebutir pasir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kita sama-sama dapat ambil iktibar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Saya sudahi dengan aku li qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.